warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya serta meninggalkan semua larangannya, supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk kematian yang pasti. Muslimin yang dirahmati Allah, sesuatu perkara besar yang bakal dilalui oleh setiap makhluk yang bernyawa adalah kematian. Seperti mana maksud ayat 125 surah Ali Imran yang dibaca di awal khutbah ini, secara tersiratnya adalah memerintahkan kita agar sentiasa mengingati saat kematian yang pasti akan kita tempuhi. Islam mengajar kita bukan sahaja cara untuk hidup, tetapi juga cara bagaimana untuk mati, supaya memperolehi kematian dalam keadaan yang diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang kehidupan kita ini sudah tentu ramai kenalan kita yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kita, menemui ajal dan kembali menghadap Ilahi, sama ada dalam kalangan sanak saudara kita, sahabat handai, guru-guru, dan mungkin juga anak isteri dan ibu serta bapa kita. Pemergian mereka sebenarnya sebagai pengajaran untuk kita, sekurang-kurangnya mengingatkan kita bahawa suatu hari nanti kita akan menyusul meninggalkan dunia. Para ulama menyatakan bahawa kematian bukan hanya lenyapnya seseorang dan tiada lagi kejadian atau kehidupan setelah itu, tetapi kematian itu adalah terputus atau terpisahnya hubungan antara roh dengan jasad, bertukar atau berpindahnya sesuatu keadaan ke keadaan yang lain, suatu tempat yang ke tempat yang lain. Kematian itu adalah suatu kepastian yang dinantikan oleh orang yang bertakwa. Bukanlah musibah yang besar baginya, namun musibah sebenar yang lebih besar daripada kematian ialah lalai dalam menghadapi kematian, atau hanya sedikit mengingati kematian serta meninggalkan amal soleh yang merupakan bekalan untuk kematian. Hadirin sekalian, Abu Darda radhiyallahu anhu telah menyatakan
kematian yang menimpa diri seseorang mukmin itu suatu kebaikan bagi dirinya. Tujuannya adalah baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 198. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakinnallahil ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min indillah wa ma indillahi khairul lil abrar. Akan tetapi orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka mendapat syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai suatu tempat menyambut tetamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Manakala kematian itu bagi orang kafir pula adalah sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma walahum azabun muhin. Dan jangan sesekali orang kafir itu menyangka bahawa kami membiarkan mereka hidup lama itu lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami membiarkan mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah di dunia ini dan mereka mendapat azab yang menghina di akhirat kelak. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru zikra hazimil lazzat." Perbanyakkanlah mengingati pemutus kelazatan, yaitu kematian. Riwayat At-Tirmidzi. Walaupun ini merupakan kata-kata yang ringkas dan mudah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ianya mengandungi satu pesanan dan perintah yang amat bermakna bagi kita. Mengingati kematian dengan sebenar-benarnya dapat mencegah seseorang itu terus berangan-angan dengan nikmat dunia. Malah manusia itu dapat hidup penuh ketenangan serta rasa syukur dengan rezeki yang Allah telah kurniakan kepadanya. Keindahan Islam mengajar kita bukan sahaja menyentuh cara hidup, tetapi Islam juga mengajar bagaimana manusia itu mengetahui cara untuk mati, penuh dengan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama menyatakan bahawa barang siapa yang banyak mengingati kematian, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara. 3 perkara tersebut iaitu dia akan segera bertaubat, dia akan selalu qanaah dalam hidup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, serta pastinya dia akan bersemangat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan barang siapa yang lalai mengingati kematian itu, maka dia juga akan dihina dengan 3 perkara, iaitu dia akan sentiasa menangguhkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa tidak mencukupi dengan rezeki pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasa malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menyangka umurnya masih panjang. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya oleh sahabat tentang umur umat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah
sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usia umatku umumnya sekitar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Riwayat At-Tirmizi. Ingatlah kita semua, janganlah terpedaya dengan usia dan harta yang kita miliki. Jangan kita termasuk ke dalam golongan yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Humazah ayat 2 hingga 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutamah. Yang mengumpulkan harta dan menghitungnya, dialah manusia yang menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya di dunia ini. Tidak sama sekali. Sesungguhnya dia akan dilemparkan ke dalam neraka Al-Hutamah. Janganlah juga kita tertipu dengan nikmat kesihatan. Jangan kita terlalai dengan nikmat hidup, kerana sesungguhnya kematian itu pasti akan datang. Sedarlah kita, apabila kematian menjemput, segala-galanya milik kita akan kita tinggalkan di atas dunia ini. Malahan hanya amalan kita akan bersama kita di dalam kubur bagi menemani kita. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud yang mengikuti jenazah itu 3 perkara. 2 perkara akan kembali dan 1 sahaja yang akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh ahli keluarganya, hartanya dan amalannya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang. Yang kekal bersamanya hanyalah amalannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai penutup bicara khutbah hari ini, ada beberapa pengajaran dan penghayatan yang boleh kita hayati, yaitu pertama, umat Islam hendaklah memahami bahawa orang yang cerdik adalah mereka yang bersedia untuk menghadapi kematian. Kedua, umat Islam perlu melipat gandakan ibadah dan segala amalan kebaikan sebagai bekalan untuk menghadapi kematian. Ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimatikan dalam keadaan sebaik-baik kematian, agar ditempatkan dalam syurga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dapatkanlah pahala dan kebahagiaan hari akhirat dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yaitu keperluan dan bekalanmu daripada dunia. Lakukanlah kebaikan kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah melakukan kebaikan kepadamu. Janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak sukakan orang yang melakukan kerosakan. Al-Qasas ayat 77. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur